Selamat sejahtera Doktor. Saya Tan Sing Yi, pelajar latihan ilmiah di bawah penyeliaan Dr. Nurul Syuhada. Tajuk kajian saya ialah kesan penambahan ekstrak daun Alpinia mutica ke atas kualiti jangka hayat burger ayam. Pertama sekali, daging ayam merupakan sumber protein yang murah dan mudah diperoleh. Daging ayam juga mendapat permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Dengan ini, daging ayam diproses menjadi burger dan diedarkan kepada industri tempatan secara meluas. Rantaian bekalan yang panjang dari pemprosesan sehingga pengguna akhir boleh mengakibatkan produk mudah rosak. Oleh itu, kualiti dan jangka hayat burger perlu dikekalkan. Jangka hayat dan kualiti daging dipengaruhi oleh faktor seperti kualiti awal, suhu penyimpanan, kehadiran oksigen, cahaya, dan aktiviti mikrobiologi. Seterusnya, pengoksidaan lipid ialah sebab utama kerosakan makanan dan menyebabkan kualiti sistem makanan merosot. Pengoksidaan lipid berlaku apabila permukaan makanan bertindak balas dengan oksigen. Sistem makanan akan mengalami kehilangan elektron. Selain itu, mekanisme pengoksidaan lipid terdapat 3 peringkat, iaitu permulaan, perambatan, dan penamatan. Produk primer daripada mekanisme tersebut ialah hidroperoksida, manakala produk sekunder ialah malolaldehid MDA yang boleh mengakibatkan ketengikan makanan. Ujian pengukuran pengoksidaan lipid yang kerap digunakan ialah ujian nilai peroksida PV dan ujian 2-aksid terbarbiturik TBARS. Untuk mengelakkan pengoksidaan lipid, antioksidan ditambah dalam sistem makanan. Antioksidan berupaya melambatkan perubahan rasa dan meningkatkan kestabilan warna. Antioksidan yang digunakan secara meluas dalam industri makanan ialah antioksidan sintetik seperti BHA dan BHT kerana kestabilan dan efektif fungsi mereka. Tumbuhan juga mempunyai kandungan fenolik yang tinggi dan berpotensi menjadi antioksidan semula jadi. Dalam kajian ini, daun Alpinia mutica akan dijadikan sampel. Alpinia mutica merupakan sejenis tumbuhan herba yang berasal daripada keluarga Gingiberraceae dan dikenali sebagai langkinan di semenanjung Malaysia. Ia didapati di negara Asia seperti Malaysia, Selatan India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Alpinia mutica mempunyai nilai terapeutik dan perubatan yang tinggi dan sering digunakan untuk merawat sakit perut dan masalah abdomen dalam perubatan tradisional. Kandungan fenolik dan antioksidan Alpinia mutica adalah sangat tinggi kerana terdapat kompaun fenolik seperti 5,6-dihydroquinone, Enibar-dimer A, dan auranamide. Seterusnya ialah penyataan masalah kajian. Antioksidan sintetik bersifat toksik dan karsinogenik memberi implikasi negatif terhadap kesihatan. Oleh itu, terdapat peningkatan dalam usaha penggantian antioksidan sintetik dengan antioksidan semula jadi. Alpinia mutica mengandungi kandungan fenolik yang tinggi tetapi kegunaannya dalam sistem makanan masih kurang mendapat perhatian. Kajian ini penting kerana penambahan ekstrak daun Alpinia mutica dalam makanan sebagai antioksidan semula jadi masih tidak diketahui. Di Malaysia, tidak banyak kajian tentang fungsi Alpinia mutica dalam jangka hayat burger ayam walaupun ia mempunyai antioksidan yang baik. Tambahan pula, antioksidan semula jadi berpotensi tinggi dalam bidang makanan. Objektif kajian merangkumi menentukan kesan penggunaan pelarut etanol dan air yang berbeza nisbah ke atas jumlah kandungan fenolik dan aktiviti antioksidan ekstrak daun Alpinia mutica. Objektif kedua adalah untuk mengkaji kesan penambahan ekstrak daun Alpinia mutica terhadap kualiti jangka hayat burger ayam dengan pembungkusan aerobik pada suhu 4 degree Celsius. Terdapat 2 hipotesis dalam kajian ini, iaitu pengekstrakan daun Alpinia mutica menggunakan pelarut etanol mampu mengekstrak lebih banyak kompaun bioaktif, oleh itu menghasilkan ekstrak yang mempunyai aktiviti antioksidan yang tinggi. Yang kedua ialah ekstrak Alpinia mutica mempunyai kandungan fenolik dan aktiviti antioksidan yang tinggi, berpotensi untuk memperlahankan kadar pengoksidaan lipid dalam burger ayam, seterusnya meningkatkan kualiti jangka hayat burger ayam. Bahan kajian yang diperlukan ialah daun Alpinia mutica, daging dada ayam, bahan kimia dan reagen. Sekarang, saya ingin membuat penerangan tentang metodologi pengeringan dan pengekstrakan sampel.
Sampel daun Alpinia mutica akan ditimbang dan dikeringkan dengan ketuhar pada suhu 40 degree Celsius selama 48 jam. Kemudian sampel akan dikisar dan diayak dan diekstrak dengan pelarut etanol dan air dengan nisbah 100% etanol, 50% etanol dengan 50% air dan 100% air. Kemudian ekstrak akan ditapis dan dikeringkan dengan penyedap berputar pada 40 degree Celsius selama 1 jam. Ekstrak kasar akan disejuk bekukan untuk mendapat ekstrak akhir dalam bentuk serbuk kering. Ujian kandungan fenolik dan aktiviti antioksidan in vitro yang akan dijalankan ialah jumlah kandungan fenolik TPC, ujian TPPH dan akhir sekali ujian kuasa penurunan ferrik FRAP. Seterusnya ialah langkah penyediaan burger ayam. Tanah daging ayam akan dikisar menggunakan mesin pengisar elektrik. Kemudian sebanyak 200 mg per kg ekstrak Alpinia mutica dan garam ditambah dan digaul ke dalam dadah ayam kisar. Daging kisar akan ditimbang setiap 100 gram dan diasingkan kepada acam burger masing-masing untuk dikenakan rawatan yang berbeza. Selepas itu, campuran daging dibentuk menjadi bentuk burger ayam dengan pembentuk daging. Burger ayam akan dimasak pada suhu 180 degree Celsius selama 20 minit dalam ketuhar. Setelah itu, burger ayam dibungkus dengan cling film dan kemudian disimpan dalam chiller pada suhu 4 degree Celsius selama 7 hari. Analisis akan dijalankan pada hari pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Ini adalah jadual formulasi burger ayam. Yang pertama ialah kawalan negatif dengan penambahan garam sahaja. Yang kedua ialah kawalan positif dengan penambahan asid askorbik. Yang lain ialah ekstrak Alpinia mutica yang diekstrak dengan etanol berbeza nisbah. Dengan ini, kesan penambahan ekstrak Alpinia mutica dan antioksidan sintetik dapat dibandingkan. Bagi analisis jangka hayat burger ayam, analisis mikrobiologi yang dijalankan ialah kiraan plat agar. Analisis fizikal seperti analisis warna dan pH dijalankan untuk memantau kualiti burger sepanjang penyimpanan. Untuk analisis kimia pula, ujian PV dan ujian T-bar akan dijalankan. Berikut adalah ujian nilai peroksida PV. Ujian PV digunakan untuk mengukur tahap pengoksidaan lipid. Hidroperoksida akan terbentuk pada peringkat pertama. Ujian PV ditentukan dengan amount iodin terbentuk dan ini merupakan tindak balas antara peroksida dengan ion iodida. Apabila indikator kanji ditambah, larutan akan bertukar kepada warna biru. Sepanjang titrasi dijalankan, larutan akan bertukar daripada warna biru kepada tiada warna apabila tindak balas tamat. 3 gram sampel burger ayam akan ditimbang dalam kelalang elemennya dan dipanaskan dalam rendaman air pada suhu 60 degree Celsius selama 3 minit. Kemudian, 30 ml kloroform asid asetik akan ditambah dan berbusa. Sampel ditapis dan tambah 0,5 ml iodida kalium dan kemudian tambah 30 ml air suling. Indikator kanji akan ditambah dan dititrasi dengan larutan natrium thiosulfate. Titisan natrium thiosulfate ditambah sehingga warna biru hilang. Analisis kimia yang kedua adalah ujian T-bars. Ujian T-bars merupakan ujian kalorimetrik yang mengukur tahap pengoksidaan lipid. 1 mol MDA akan bertindak balas dengan 2 mol TBA dengan menghasilkan produk MDA-TBA dalam rasio 1:2. Produk ini adalah berwarna merah dan pendaflor. Keputusan akan diukur pada penyerapan 532 nanometer dengan spektrofotometer. 5 gram sampel dicampurkan dengan 25 ml air suling dan dihomogen selama 2 minit. Seterusnya, 25 ml TCA ditambah dan dituras. 4 ml turasan dicampurkan dengan 1 ml TBA dalam tabung uji. Tabung uji tersebut diletak dalam rendaman air bersuhu 80 degree Celsius selama 90 minit. Setelah sampel disejukkan pada suhu bilik, bacaan penyerapan akan diukur dengan UV spektrofotometer pada 532 nanometer. Akhir sekali, keputusan dianalisis berdasarkan penyerapan. Bahagian terakhir dalam kajian ini ialah analisis statistik. Semua data yang diperoleh akan dianalisis melalui analisis variance ANOVA
dan hujan tuke melalui perisian Minitab 18. Berikut merupakan carta alur kajian saya. Ini merupakan carta GAN untuk perancangan masa penyelidikan. Senarai rujukan. Sekian daripada saya. Terima kasih.